أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang hormati pengurusi masjid Tariq bin Ziyad Kampadang Perdana, ahli jawatan kuasa masjid, barisan imam-imam, bilal-bilal, siap-siap, seterusnya sidang jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama lagi pada malam ini memenuhi masa kita ni di antara Maghrib dan Isyak, berada di taman-taman syurga. Dan sekarang kita sudah berada tahun Hijriah 1444. Tetapi bila masuk tahun baru ni, kita tengok cuaca kita pun berubah. Daripada semalam lagi cuaca kita sejuk, hujan, dan beberapa daerah di negara kita ini dah banjir dah. Pertama ni Johor, Kedah dah. Ini kawasan-kawasan Pantai Timur biasanya kalau bab banjir ni kita dulu, tapi sekarang ni bertukar. Belah-belah utara dari ke selatan pun dah banjir. Tapi walaupun apa yang berlaku, tapi kita tetap ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mengubah-ubahkan alam kita ni, apatah lagi bumi kita ni yang semakin hari semakin beralih daripada landasan-landasannya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita sentiasa mengubah keadaan hidup kita ataupun berhijrah, bertukar daripada yang baik kepada yang lebih baik, daripada yang malas kepada rajin. Ini yang dikatakan perpindahan Nabi kita daripada Makkah ke Madinah bukanlah perpindahan semata-mata berpindah, tetapi dia mempunyai hikmah dan juga pengertian yang banyak. Hijrah mempunyai terlalu banyak hikmah, kerana sebanyak mana manusia berhijrah, sebanyak itulah akan ada hikmahnya. Dan setiap penghijrahan itu pasti ada kebaikan-kebaikannya yang tersendiri. Sama ada kebaikan daripada bidang agama, dari segi penambahan rezeki, pengalaman hidup, dan yang paling utama ialah peningkatan iman dan takwa. Sebab itu peristiwa hijrah ni dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, berbagai-bagai surah ataupun berbagai-bagai ayat. Antaranya surah Al-Anfal ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awwaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ini maksudnya mereka-mereka yang beriman, mereka yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka ini akan mendapat kejayaan dan kemenangan. Mereka lah, kata Allah Ta'ala, golongan orang yang betul-betul beriman. Al-mu'minuna haqqa, orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Dan mereka akan mendapat keampunan dan juga rezeki yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh duduk saja, mesti kena bergerak. Tuan-tuan daripada rumah ke masjid, ini dipanggil bergerak lah. Bergerak ni di antara kategori hijrah. Apatah lagi tadi hijrah untuk mencari kebaikan, hijrah untuk menambahkan ilmu, penambahan rezeki, pengalaman hidup. Macam saya contoh, kampung saya Lipis sana. Tapi bila hijrah ke Kuantan, ada beza tak? Ada beza keadaan bila kita berhijrah, kemudian kita bergaul pula dengan berbagai-bagai masyarakat, terutamanya dalam Felda.
ada orang Kedah, ada orang Johor, ada Terengganu, Kelantan. Jadi berbagai-bagai gaya bahasa dan juga budaya mereka kita dapat pengalaman lah. Ini maknanya benda-benda yang dikatakan penghijrahan, apatah lagi hijrah yang dikatakan fitrah manusia bermula daripada alam roh, kemudian alam kandungan ibu, kemudian pindah pula ke alam dunia dan seterusnya alam barzah dan akhirnya ke alam akhirat. Seperti mana kita dengar sehari dua ni, pergi masjid sana ada orang meninggal, pergi sana meninggal. Saya hari Jumaat ni pergi Muazzam. Di Muazzam ada sembahyang jenazah. Daripada Bukit Ibam pula Tok Imam datang main jenazah juga. Maknanya semuanya itu dipanggil penghijrahan kita daripada alam duniawi ke alam ukhrawi. Dan bila berhijrah gitu, perkara yang paling besar sekali apa dia tuan-tuan? Iman dan takwa lah yang kita nak bawa. Wa tazawwadu fa inna khairi zadi taqwa. Allah Taala pesan kepada kita berbekallah, kerana bekal yang paling baik ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, penghijrahan manusia ni mempunyai sebab-sebab dia, bukan hijrah semata-mata. Umpamanya para rasul dan para nabi, mereka berhijrah kerana menyelamatkan akidah. Nabi kita hijrah ke Madinah bukan semata-mata hijrah, tetapi nak menyelamatkan agama, memperjuangkan agama. Macam kita juga hari ni mengingati Mat Kilau, dapat anugerah mal hijrah Mat Kilau, padahal berapa lama dah dia meninggal dunia, tapi diberikan kepada cucu Mat Kilau. Kebetulan tahun ni tahun semangat Mat Kilau keluar. Masjid-masjid pun buka gelanggang silat, taekwondo, masjid negeri, masya-Allah. Gelanggang taekwondo, gelanggang silat. Automatik anak-anak muda datang ke masjid. Bila datang masjid belajar silat, takkan tak semayang. Apatah lagi macam Masjid Tarik ni, kawasan lapang banyak, buka gelanggang. Ini pendekatan sempena dengan hari pahlawan ataupun hari mengingati pejuang agama dan negara Mat Kilau. Yang ini filem dia mencecah 900 juta. Dia punya penonton dia. Tengok pun kita pun nak semangat. Tapi walaupun semangat, janganlah semangat saja, masjid pula tak mari. Ini pejuang agama dan negara di tempat kita. Bukan setakat dia saja. Tok Janggut, Tok Gajah, itu nama-nama orang-orang dahulu lah yang handal-handal. Mereka ni mempertahankan agama dan negara. Tetapi walaupun mereka diberi anugerah dan sebagainya, tak sama lagi dengan penghijrahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada dah hijrah selepas pembukaan kota Makkah, tetapi hijrah yang seterusnya ialah jihadun, perjuangan. Perjuangan itu maknanya nak melawan hawa nafsu, nak melawan sikap malas. Kena hujan-hujan ini kita nak pergi masjid seorang jadi malas. Ini kena perjuangan kita. Pagi-pagi lah. Sekarang ni dapat info ni azan dah 2 kali lah. Masjid Tarik ni tak tahulah tak. Mungkin ada kot lah, tak perasan. Diarahkan azan 2 kali. Seperti Mekah sana lah, nak gerak orang lah. Tapi kalau orang tak perasan, dia kata apa pula azan pukul 5 ni. Gila ke Tok Bilal ni? Masa azan gitu dia terkejut. Azan betul tak mari pula. Dia pula jadi gila. Tak. Tapi walaupun azan 2 kali, beratlah Tok Bilal banyak kerja lah. Bila banyak kerja tu patutnya elah pun kena lebih lah kapilah ni. Tak. Bukan setakat bila imam dah tahun hijrah makin meningkat, kena tingkatkan supaya semangat mereka tu lebih tinggi dan lebih kuat. Itu maknanya bukan setakat kita saja disuruh hijrah, memang nabi-nabi dan rasul-rasul dahulu mereka sering berhijrah.
Nabi berhijrah kerana menyelamatkan akidah dan perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ni. Sebab itu diberikan kepada mereka ni mukjizat, diberikan kelebihan, walaupun mereka dari segi ilmu kekurangan pada asalnya macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mana ada sekolah macam dulu. Dia panggil ummi tak? Tak pandai baca menulis. Tapi walaupun tak pandai baca menulis, Allah Taala turunkan Al-Quran, akhirnya dia menjadi orang yang termulia di alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad kecuali memberi rahmat kepada seluruh alam. Tapi kita tiba-tiba sedih, ada seorang pemuda di Selangor, dia kata Nabi ni macam-macam. Kata dengan kata-kata yang hina, cabar-cabar dah. Kemudian kata berani mati pula. Akhirnya lebang bahan-bahan orang. Zaman sekarang zaman orang mengamuk, pendekar-pendekar banyak ni. Dia mencerca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pula. Ini dia tak tengok kepada ayat Quran. Allah hantar tu sebagai rahmat kepada seluruh alam, tiba-tiba dia menghina. Ini zaman sekarang ni banyak sangat TikTok, FB. Kadang-kadang mereka mengambil peluang benda-benda yang tak sepatutnya. Nabi Adam begitu juga. Berhijrah daripada syurga ke dunia. Kenapa tuan-tuan? Kerana membangunkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ni. Maknanya kalau tak dikeluarkan daripada syurga, nescaya kita tak ada atas bumi ni. Maka dengan hikmah Allah Ta'ala keluarkan melalui sebab-sebab makan buah khuldi, akhirnya kita hari ini berada di muka bumi menjadi khalifatun fil ard, pemerintah, pemimpin di muka bumi, mengikut kemampuan kita melaksanakannya. Diturunkan panduannya melalui Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sesiapa yang mengikut panduan yang ditunjukkan oleh Allah, mereka mendapat pahala, dan pahala ini akan menolong mereka kembali semula masuk ke syurga seperti mana tempat datuk kita Adam dan Hawa dahulu. Tetapi kalau mereka tidak mengikut panduan yang ditetapkan, mereka akan dimasukkan ke tempat satu lagi, wa'iyadzubillah, api neraka. Sebab itu di akhirat nanti ada dipanggil mizan. Allah Ta'ala siapkan satu benda namanya mizan. Apa dia mizan ni? Timbangan untuk timbang segala amal-amal manusia ni. Dan timbang-timbang ni bukan kita sebut semata-mata sebut, tetapi ada nas-nasnya. Ada antaranya surah yang senang kita baca dalam surah Johama ialah surah Al-Qari'ah. Kita baca Al-Qari'ah tu takkan terfikir tak ada ayat berkaitan dengan timbangan. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu ayat-ayat cerita tentang kebesaran Allah. Hari kiamat, Al-Qari'ah. Kemana tanya? Mal-Qari'ah, apa dia hari kiamat? Ini dialog Allah Ta'ala kepada manusia supaya manusia faham apa yang dikatakan hari kebangkitan, hari pembentangan, hari kira-kira tak. Sebab Allah Ta'ala nak balas manusia ni dengan seadil-adilnya. Bukan balas mengikut pandangan manusia. Tak sama manusia ni. Baru ni saya pergi ke mana, borak dengan orang-orang tertentu lah. Kita dia kata atas dunia ni mesti ada link tak, barulah dapat. Orang ni jadi orang ni, link tu ada. Kalau tak ada link memang tak ada lah. Itu atas dunia, tapi di akhirat dia tak pakai link. Link kita terus dengan Allah Ta'ala. Duribat alaihimul zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Link kita dengan Allah Ta'ala. Akan ditimpa kata Allah Ta'ala kemusnahan di mana saja kamu berada kecuali kamu mengadakan dua hubungan. Yang pertama hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui amal ibadat kita.
Tak kira apa saja kita punya jawatan, kedudukan kita, ibadah kepada Allah pasti kena tunaikan. Dan yang kedua, hubungan kita. Apa dia tuan-tuan? Hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab itu Nabi hijrah ke Madinah. Benda yang mula-mula dibina ialah Masjid Quba. Kenapa tuan-tuan? Inilah lambang keluarga dalam masyarakat. Macam kita sambut hari hijrah, tema dah keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Sebenarnya masjid lah tempat pemangkin segala-galanya. Kenduri kahwin, bermesyuarat, pencak silat, pertanian, macam kita ini kata kawasan luas, macam-macam. Kita pupukkan semangat kekeluargaan, keharmonian di masjid, akhirnya kita boleh tarik ramai orang datang ke masjid. Tetapi kalau kita ada sikap yang lain, akhirnya orang makin kurang di masjid. Ini tuan-tuan, benda-benda yang perlu kita kongsikan. Sebab itu dalam surah tadi takbir lagi, ada yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari kiamat nanti kata Allah, manusia ni macam kalkatu berterbangan. Ramainya dah. Sekarang ni belum kiamat pun manusia pun terabur. Kalau hujung minggu saja macam besok tuan-tuan tengoklah jam. Jalan raya jam penuh sesak, Kuala Lumpur sesak. Itu maknanya baru sekarang. Bayangkan pada hari kiamat nanti dihimpunkan daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat lagi ramai. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Manusia kata Allah macam kalkatu berterbangan. Wa takunul jibalu kal inil mampus. Gunung Ganang pula seperti kapas yang ditiup angin. Gunung Ganang kuat, Gunung Ganang, tapi bila kiamat hancur lebur. Sekarang pun dah mula orang pecahkan bukit-bukit Gunung Ganang untuk buat macam-macam simen dan sebagainya. Itu di antara keagungan Allah. Kemuncak ayat ni nak sebut apa? Tadilah fa amma man sakulat mawazinuh. Siapa-siapa yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi 'aisyatin radiyah, dia akan mendapat keredaan daripada Allah. Bila redha Allah tuan-tuan, masya-Allah, dia akan hantar kita ke tempat yang sepatutnya, ke syurga. Apa yang berat amal baiknya, amal baik kita memang dijamin berlipat kali ganda. Bukan setakat kita kata, tetapi zaman Nabi Musa AS, dulu pun Nabi Musa dah beritahu dalam kitab dia tengoknya dalam kitab dia, ya Allah, aku tengok ada satu umat ni, dia berniat saja dapat pahala dah. Bila dia amalkan, digandakan 10 sampai 700 kali ganda. Banyaknya dah. Aku nak jadi umat mereka ni, ya Allah. Kata Allah Ta'ala tak boleh. Mereka umat yang belum datang lagi. Maknanya kita lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berganda-ganda, niat dapat pahala, buat diganda-gandakan. Artinya banyak ruang-ruang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk memberatkan timbangan kita. Apatah lagi berzikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani fil lisan. Nabi bersabda, dua kalimah yang ringan di bibir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah sebut, tetapi sakilatan fil mizan. Dua-dua ni berat pada timbangan. Tapi masa kita ni tak nampak lah timbangan macam mana. Tak? Yang kita tengok dacing lah. Orang timbang buah, timbang kelapa sawit, timbang barang-barang. Itu kita punya nampak di dunia ni. Tapi di sana ni bukan timbang benda-benda gitu. Ini timbang amal-amal kita. Sebab itu orang yang khaffat mawazinuh, yang ringan timbangan baiknya, fa ummuhu hawiyah, mereka akan dihantar ke kampung hawiyah. Ada yang diterjemahkan seperti itu. Wa ma adraka ma hiya, apakah kampung hawiyah tu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Wa'iyadzubillah.
Main api-api ni jangan main tuan-tuan. Kita alhamdulillah ni di hujan pula. Sebelum ni panas tuan-tuan. Nak tengok dekat pondok Sungai Ular. Sungai Ular pun terbakar habis. Ada pondok Sungai Ular. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ni banyak orang derma. Datuk Menteri JAKIM bagi 100,000. Orang derma biasa ni ramai. Saya pergi ke Rauk, orang Masjid Rauk Tengku Abu Bakar nak kirim duit nak bagi orang derma tu 5,000. Nah, tapi nasib baik tak ada yang kirim. Rupanya orang mereka pun datang ke Pantai Sepat. Sebab bila 5,000 tunai tu kita risau je. Maknanya masjid-masjid bagi 5,000, 3,000, 4,000. Mudah-mudahan mereka boleh bayar balik lah. Apatah lagi yang kita tak tahu orang yang derma dah masuk akaun saja. Ini tuan-tuan, bila berkaitan dengan api, nah, itu baru api dunia, apatah lagi api di alam akhirat. Ini kepentingan kita mencari dan menambahkan amal-amal kita sebanyak-banyaknya. Sebab itu Nabi Adam berhijrah daripada syurga ke dunia kerana membangunkan manusia sebagai khalifatullah subhanahu wa ta'ala di bumi. Dia suruh betulkan kita mentarbih bumi. Tapi sayang hari ini bumi ditarbih dengan cara yang salah. Banyak yang menyeleweng, banyak yang korupsi, banyak yang bergaduh. Mereka tak mahu merapatkan hubungan yang sebenar, kasih sayang yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi mereka tidak mengikut panduan-panduan yang demikian. Sila jemaah rahmati Allah. Sebenarnya hijrah ni dalam makna yang lebih luas memainkan peranan yang penting. Kalau kita pandang dari sudut yang lain, dia banyak memberikan kepentingan kepada kita. Antaranya apa dia? Kepentingan dia sebagai contoh penghijrahan hayawan seperti burung yang merentas benua daripada musim sejuk ke musim panas untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang lebih selesa. Rupanya ada jenis burung yang keluar, yang berpindah-pindah daripada benua ni. Punya jauh. Itu pun dipanggil penghijrahan. Ini antara hikmah dan kepentingan hijrah yang bukan saja memberi manfaat kepada manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Sebab itu Nabi hijrah bukan setakat manusia, bukan setakat Sayyidina Ali yang menggantikan tempat tidur Nabi, bukan setakat Abu Bakar menyediakan unta putih 2 ekor, bukan setakat Asma dan juga Sayyidatina Khadijah yang menolong Nabi, bukan setakat Abdullah Uraikik tunjukkan jalan shortcut, tetapi burung-burung pun menolong. Burung merpati membuat sarang di gua tu. Labah-labah pula pasangkan jaring dia, spider pasangkan jaring dia, sehingga orang-orang kafir tak sangka ada Nabi dalam gua tu. Ini tuan-tuan, maknanya penghijrahan Nabi bukan hijrah semata-mata, dia memberikan contoh kepada kita cara strategi untuk mengembangkan agama. Sebab itu kita tak ada dah hijrah macam Nabi, tapi jihadun wa niyatun, kita kena berusaha dan berniat untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, terutamanya masjid-masjid lah. Sebab itu rombongan daripada Jabatan Agama, Qadi-Qadi, mereka melawat Singapura. Dia tengok Singapura ni pendekatan masjid ni Masya Allah. Dia bukan setakat kepada orang Islam saja, orang bukan Islam pun dia beri jadi ahli. Maknanya orang ni boleh menderma juga untuk masjid. Orang India, orang Cina. Kerana masjid ni tempat perhimpunan. Mungkin mereka ni pada asalnya menderma saja, tapi lama-kelamaan Allah telah bukakan hati dia. Hari ni berapa ramai tengok yang masuk Islam. Farid Ravi, Abdullah T, Ebek Liu lah. Mereka Masya Allah, bila dah masuk Islam, mereka lebih hebat daripada kita. Ini tuan-tuan, apa tak lagi Allah Ta'ala dah sebutkan dalam Quran dah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, aku ciptakan kamu ni daripada kalangan lelaki dan perempuan, dan
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan jadikan kamu berbangsa-bangsa. Cina, India, ada. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk kenal mengenal. Kenal mengenal. Bila kenal mengenal, itu timbul kasih sayang. Tetapi walaupun kenal mengenal, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kata Allah, yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan pergi ke bandar tu, ada kedai kurma. Tengok orang hitam, dia menjual syurma, sandwich apa, roti dan lagi tu, dah kebab-kebab. Saya tengok, anta min aina? Dah orang bukan orang Melayu kita. Anta min aina? Min Mekah. La ilaha illallah. Limaza anta ta'ti ila Malaysia? Gawis Malaysia. Padahal dia duduk Mekah. Macam mana kau boleh jumpa jodoh? Dia kata isteri dia buat umrah, bertemu dengan Arab. Ada wanita tu maknanya Arab kampung lah sikit. Tapi walaupun Arab kampung, dia kata jodoh Allah Ta'ala takdir lah. Kampung mana tu? Ulu Atuk lah. Ulu Atuk tu, Bro Lipih tu. Bapak jauh je. Tapi bila sampai jodoh dah. Sampai bertemu juga. Dah ada anak lah seorang tadi. Kata mana isteri kau duduk rantai, duduk kampung dia kata. Yang wajib kerja dia kata suami je, isteri rahat jaga rumah. Ini tuan-tuan, maknanya benda-benda yang kita tak tahu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting Allah beritahu, dia jadikan kita ni berbagai-bagai kaum dan puak. Ada orang hitam, ada orang putih, ada orang sawo matang macam kita, macam-macam kulit. Semua tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama saja. Yang membezanya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kata Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab itu peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai kalender kita orang Islam. Kerana sebelum ini kita masih menggunakan kalender Masihi. Nabi hijrah pada tahun 622. Ada banyak ulama berbahas tentang hijrah Nabi. Kita gunakan tarikh 1 Muharram. Tapi sebenarnya hijrah Nabi bermula pada Zulkaidah lagi. Ada bergerak-gerak, tapi Umar mengambil tarikh Zulhijjah, Umar mengambil 1 Muharram supaya senang kita mengadakan kalender kita. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadul Awal, Jamadul Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu bulan-bulan yang dicipta pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi walau diciptakan bulan-bulan itu bukan senang kita nak ingat. Ada kalau zaman Piramli dia buat nama anak dia tu. Muharram, Safar, Sulhanak. Itu kalau anak 12 lah. Itu maknanya bulan-bulan Islam yang hari ini kita jadikan kalender menyaingi kalender Masihi. Tapi walaupun gitu kita masih banyak lagi ingat ke tarikh-tarikh yang dibuat oleh orang Masihi. Yang penting ianya jangan bercanggah daripada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sidang jemaah rahmati Allah SWT. Allah SWT bila sebut saja hijrah ni, dia bukan setakat hijrah semata-mata. Dalam surah Taubah ayat 20 Allah beritahu apa dia? Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Allah telah beritahu orang yang beriman hijrah dan berjuang di jalan Allah mestilah dengan amwalihim, harta benda mereka. Ini benda besar dah. Sebab itu Nabi nak hijrah bukan oleh hijrah begitu saja. Ada orang kaya datang tolong. Bi amwalihim, harta benda. Orang nak pergi Mekah kena ada harta benda, kena ada duit. Itu dipanggil perjuangan. Kemudian dengan diri. Siapa dia? Ali dengan diri dia. Begitu juga yang lain. Diri kita. Rupanya perjuangan begini kata Allah, a'zamu darajatan indallah, besar sangat darjatnya dari sisi Allah. Termasuklah
tuan-tuan datang menunaikan ibadah kepada Allah pun dipanggil di antara benda yang berkaitan dengan hijrah. Kita nak tingkatkan darjatnya. Dan mereka lah kata Allah Ta'ala golongan-golongan yang berjaya. Maksudnya berjaya ni apa? Berjaya di alam akhirat. Dah. Dalam Quran kita tengok berbagai-bagai ayat. Dah. Allah Ta'ala beritahu dah. Surah Baqarah muka ayat 3. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Seayat je tuan-tuan, Allah beri statement, berilah khabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Ini maknanya bila kita menunaikan kita perintah Allah, Allah beritahu, beri khabar gembira. Tetapi masa kita di dunia ni tak nampak lah tuan-tuan. Cuma dinyatakan dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab itu pada hari kiamat nanti, bila sampai sana, barulah kita terkejut. Terkejut kita. Seperti mana apa kisah orang cerita tu. Seorang sahabat dekat nak meninggal dunia. Alangkah sikitnya, alangkah banyaknya, alangkah barunya. Jadi orang suruh ngucap, disebut ni benda gitu. Akhirnya beritahu ke Nabi SAW, kenapa orang ni orang mengucap, orang nak meninggal mengucap kalimah la ilaha illallah, tapi dia sebut alangkah sikitnya, alangkah barunya. Kata Nabi SAW, bila nak meninggal kita ni, dibuka hijab kita ni. Dia ni memang suka bersedekah kan. Hari-hari dia bersedekah. Tetapi bila nak meninggal, dia nampak pahala sedekah. Masa tu dia kata, Allah sikitnya ada. Dah dekat nak meninggal pun nampak. Dan juga dia memang suka sedekah pakaian-pakaian dia. Bila sedekah tengok pahala besar, alangkah dia tak bagi yang baru. Kenapa tak bagi yang baru? Bagi yang hak dia dah pakai. Itu seolah-olahnya tuan-tuan dipaparkan perkara-perkara itu setelah kita nak berpindah ke alam barzakh. Jadi kita tak tahu benda gitu. Orang yang begitu dah nampak ada pula Nabi tolong terangkan. Kita Nabi dah wafat, tetapi sejarah-sejarah tu masih lagi disebutkan dalam hadis-hadis. Kita dapat kongsi bersama. Dan bila kongsi bersama, kita amalkan untuk kita jadikan dia ni sebagai panduan dan bekalan kita pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, hijrah ni merupakan dua kalimah yang penuh bermakna. Hijrah dan daulah. Hijrah dan daulah. Hijrah pindah, daulah negara. Dia dua kalimah yang penuh bermakna, saling berkait rapat antara satu sama lain. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan, bahkan menjadi suatu kesilapan bagi mereka yang hanya menyebut tentang hijrah Nabi tetapi tidak mengaitkan dengan pembinaan daulah Islamiah. Rupanya Nabi hijrah tu nak bina negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Kerana di Mekah Al-Mukarramah tempat Nabi lahir tak dapat digerakkan kerana banyak ancaman daripada musuh-musuh kafir Quraisy. Bukan orang dia jauh, pak dara dia. Ini tuan-tuan, diancam, diseksa oleh orang kafir Quraisy. Walaupun mereka diseksa, tapi mereka bertahan. Tetapi lama-lama mereka mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, bila kita nak pindah, bila kita nak hijrah. Itu maknanya benda-benda yang dikatakan hijrah. Sebab itu bila kita sebut saja hijrah ni, hari ni orang menasyidkan hijrah tu macam-macam. Hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan. Ini semua dipanggil slogan-slogan yang memberikan kekuatan kepada kita ini. Hijrah itu perjuangan, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perpaduan, dan hijrah itu persaudaraan.
Sampai ke Madinah, persaudaraannya punya kuat dah. Orang Madinah sambut orang Muhajirin Mekah, apa saja mereka nak diberikan. Nak berniaga dia berikan modal, nak menternak dia berikan binatang, nak bertani dia diberikan benih, nak berkahwin dia berikan isteri. Sampai tahap gitu. Kuatnya perpaduan dan persaudaraan, kesan daripada yang disemaikan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hijrah dan juga negara. Hijrah dan daulah benda yang berkait rapat. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah bukan setakat berpindah tempat, tetapi turut menghijrahkan umat Islam kepada kehidupan masyarakat yang lebih tersusun di dalam sebuah negara Islam yang pertama. Ini dah 10 tahun saja. Nabi hijrah umur 53 tahun. 63 tahun Nabi wafat. 10 tahun saja di Madinah. Bayangkan boleh dibina. Nak bandingkan dengan kita 65 tahun mereka. Masih lagi kita diganggu gugat dengan berbagai-bagai. Hari ini kita takut suasana negara kita ni berbagai-bagai. Orang luar masuk makin ramai dan masuk pula tak balik. Dah. Ini benda-benda yang merisaukan kita kerana hasil bumi kita ni masya-Allah. Yang sejak daripada dulu lagi sejarah dibagi semenanjung emas. Berbagai-bagai bangsa ada negara kita ni. Orang luar macam-macam dah. Ada saja. Pakistan, Bangladesh, India, China, orang Afrika datang. Ini kalau datang membawa kemakmuran, alhamdulillah datang. Ni tukang buat skamer, ni buat dadah. Hancurlah kita. Dia sewa kondominium mewah, rupanya dia buat dia berniaga benda-benda yang dilarang oleh pihak berkuasa. Ini benda yang menakutkan. Sebab itu bila sebut saja daulah Islamiah, contoh negara Islam yang pernah dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri atas 3 asas. Madinah. Yang pertama, apa dia bila dah ada hijrah kemudian bina daulah, yang pertama ialah pembinaan masjid untuk membina ikatan manusia. Itu kita ke mana-mana pun mesti ada masjid. Taman perumahan mesti ada surau, masjid. Ini apa? Tempat pembinaan manusia. Allah menjadikan kekuatan utama kepada kesejahteraan dan keberkatan sebuah negara daripada rumah-rumah Allah. Ini saya sebut tadi. Kita kena ziarah tengok Brunei macam mana masjid dia. Semayang subuh tu macam semayang Jumaat. London, Rusia. Kenapa mereka sampai tahap ramai di masjid ni? Kerana mereka susun. Kalau di mana saya tengok tu dekat belah Eropah lah. Masjid dia macam-macam ada. Tempat singgahan ada, tempat permainan ada, tempat perniagaan ada. Jadi orang datang tu berbagai-bagai lah. Ini tempat yang boleh kita jadikan masjid ni kekuatan umat Islam untuk membinakan sebuah negara. Apabila dipimpin dengan cara yang betul, maka segala masalah akan dapat diatasi dan menjauhi segala perkara yang zalim dan penindasan dapat dielakkan. Sebab kita semua takut pada Allah. Yang kedua ialah membina ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin daripada Mekah dan golongan Ansar daripada yang berada di Madinah, anak watan Madinah, sehingga hubungan kemanusiaan atas dasar iman banyak membantu dalam membangunkan sebuah negara Islam yang kuat. Begitu bila piagam Madinah, negara Islam Madinah terbina, negara-negara lain tak berani dah. Rom, Parsi, Nabi hantar utusan surat, masing-masing takut. Apatah lagi di antara mukjizat Nabi ni,
musuh gerun dengan kekuasaan Nabi ni, gerun sejauh perjalanan yang jauh lah. Maknanya apa tu perlu tahu tu, musuh gerun dengan pemerintahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Allah Taala beri. Kita ni musuh-musuh tak takut lah, tuan-tuan. Sebab itu Israel yang ada di Palestin sana tu, dia kecil aja, tuan-tuan, tapi semua negara-negara dia tak hirau kan. Orang-orang Arab jangan main. Bukan setakat orang Arab biasa yang pemain bola pun Arab yang main. Muhammad Salah, terkenal tu, boleh menyaingi Ronaldo. Tapi dari segi nak melawan musuh-musuh ini, ini bukan perkara mudah. Ini tempat yang kita katakan masjid. Jadi musuh-musuh Islam melalui dasar pecah dan perintah. Rupanya pecah perintah ni bukan sekarang, zaman Nabi lagi. Mereka dah buat sistem pecah dan perintah. Dasar penjajahan ke atas bumi umat Islam telah menanam sikap asabiah. Bila kita ikut dia punya cara. Sebab itu kena ubah, ikut cara yang Nabi tunjuk, sehingga Nabi tinggalkan dia punya wasiat dia, pusaka dia. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu 2 pusaka. Supaya apa? Supaya kita selamat daripada segala ancaman dan juga permusuhan musuh-musuh. Yang ketiga, apa dia tuan? Membentuk piagam Madinah yang merupakan asas pembinaan negara yang pertama di dunia dalam memastikan sikap lapisan masyarakat tanpa mengira agama. Itu maknanya bukan semestinya orang Islam saja ada. Sebab itu Nabi hijrah ada yang bukan Islam, Abdullah bin Uraikik. Tapi walaupun dia bukan Islam, dia jujur. Dia tunjuk Nabi jalan yang tidak ada orang tahu. Jalan shortcut rahsia. Kenapa Nabi tunjuk begitu? Nak tunjukkan kepada kita pun kena main peranan gitu juga tak? Kalau Nabi nak cepat, dia doa minta burak sampai je, boleh pergi sekelip mata. Tapi melalui pergerakan-pergerakan dia gua sebagainya, kemudian ikut jalan shortcut. Betapa teraturnya susunan untuk menyelamatkan agama dan negara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita pun sama-sama sebagai kesimpulan kita boleh ambil pengajaran ni ialah pertama, umat Islam mestilah sedar bahawa matlamat utama penghijrahan Nabi ialah menyelamatkan akidah umat Islam. Yang kedua, menyatu padukan umat Islam bagi menubuhkan sebuah negara Islam. Bagaimana yang dibina oleh Nabi yang telah berjaya menyatu padukan umat Islam seluruhnya. Dan yang ketiga, kesimpulannya ialah semua pihak daripada berbagai-bagai peringkat mesti memainkan peranan. Main peranan masing-masing dalam menjayakan pembinaan sesebuah negara yang syumul berteraskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di situlah panduan sebenar dah. Awal-awal lagi dalam banyak Quran dah baca dah. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kata Allah, Al-Quran, kitab yang jangan kamu ragu-ragu. Dialah menjadi petunjuk kepada orang takwa. Tapi berapa banyak negara yang gunakan panduan. Dia ambil panduan yang lain, bila ambil panduan yang lain, akhirnya kita tak tahu hala ke mana. Sebab itu apa saja yang berlaku, Nabi dah pesan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila kamu ada masalah saja, krisis saja, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa-apa yang terkandung dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan pada kali ini, mengingati sedikit kisah-kisah hijrah Nabi. Moga-moga kita semua juga berubah dengan meningkatkan lagi amalan kita ke arah yang lebih baik dan diridai oleh Allah, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.